Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atif Aqilah binti Burhanuddin, nama matrik A166547, akan membentangkan satu video di bawah subjek Etika Kerja dan Perkhidmatan Islam. Tajuk saya adalah Etika dalam Pendidikan dan Profesi Perguruan. Okey, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut tajuk saya akan menerangkan sedikit tentang apa itu etika. Etika dari segi dalam bahasa dan pustaka membawa maksud, prinsip moral atau nilai-nilai akhlak, adat, sepersantun dan sebagainya yang menjadi pegangan seseorang individu atas suatu kumpulan manusia. Beretika mempunyai etika atau berpegang kepada etika. Etika ini merujuk kepada peraturan-peraturan yang ditentukan untuk memperbaiki sesuatu keadaan dan bersifat teoretikal. Etika dari segi bahasa ini membawa maksud nilai-nilai atau perkara yang berkaitan dengan sikap yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Dari segi istilah pula, etika adalah falsafah moral atau pemikiran falsafah tentang kemoralan, masalah moral dan pertimbangan moral. Etika adalah ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dan menyatakan tujuan di dalam perbuatan mereka. Malahan, etika ialah tindakan menyelidik, memikirkan dan mempertimbangkan mengenai yang baik dan yang buruk. Perbahasan etika adalah bertujuan untuk memahami perkara-perkara yang berkaitan dengan nilai yang dikaitkan dengan perlakuan manusia. Tabiat morality menakrifkan persoalan yang benar dan yang salah serta yang patut atau tidak patut dalam perlakuan manusia. Okey, seterusnya Etika Kerja Kementerian Pelajaran Malaysia. Etika Kerja KPM telah diterbitkan pada tahun 2003. Pihak kementerian berharap satu etika kerja yang mantap perlu diamalkan untuk memastikan warganya mempunyai sifat-sifat luhur, bertanggungjawab dan tahap profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Etika kerja KPM ini mempunyai 3 objektif utama, iaitu yang pertama adalah untuk menanam sikap positif dan menghapuskan sikap negatif dalam melaksanakan tugas-tugas yang diamanahkan bagi meningkatkan kualiti kerja. Yang kedua adalah untuk meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang kepada pelanggan dan organisasi. Yang ketiga adalah untuk memberikan sumbangan positif yang berterusan kepada negara. Etika kerja KPM perlu dilaksanakan dan dihayati berdasarkan kepada 5 prinsip dan 7 nilai utama. 5 prinsip tersebut adalah 1. Niat yang betul. Guru mestilah melaksanakan tugas dengan niat yang betul, sebagaimana yang dituntut oleh agama. Guru juga perlu ikhlas, memberi sumbangan yang bermutu, sentiasa memperbaharui niat untuk kebaikan. Yang kedua adalah perlakuan yang baik. Guru perlulah melakukan tugas dengan sempurna. Di samping itu, mereka perlu menunjukkan penampilan diri, pertuturan dan perbuatan yang terbaik sepanjang masa. Yang ketiga adalah penggerak ke arah kebaikan. Guru hendaklah menjadi penggerak ke arah kebaikan. Justru itu, mereka perlu menampilkan diri sebagai seorang yang dinamik, maju, berdaya saing, cemerlang dalam hasil kerja dan kualiti kerja, serta sentiasa berusaha menjadi pekerja yang terbaik. Yang keempat adalah memperkotakan apa yang dikatakan. Para guru hendaklah sentiasa berusaha melaksanakan apa yang dikatakan. Mereka perlu menunjukkan ketekalan dalam tanggapan, pengucapan dan tindakan. Apa yang dibuat mesti sesuai dengan apa yang diucapkan dan sentiasa menepati apa yang dinyatakan dalam piagam pelanggan. Yang kelima adalah berdisiplin dan beradab. Para guru perlulah sentiasa menjaga adab sopan seperti yang dituntut oleh agama, sentiasa mematuhi peraturan dengan arahan perkhidmatan serta sentiasa berpandukan prosedur dan kaedah yang betul. Okey. Yang tersebut adalah walaupun terdapat banyak nilai mulia tetapi hanya 7 nilai utama yang menjadi fokus etika kerja KPM. Nilai-nilai tersebut adalah amanah, benar, bijaksana, bersyukur, dedikasi, ikhlas dan penyayang. Setiap warga guru hendaklah berusaha mempertingkatkan kualiti peribadi dan profesi serta menjadikan kerja mereka sebagai ibadat. Okey, seterusnya Keguruan Malaysia.
Menurut Kementerian Pelajaran, guru adalah orang yang berada di garisan hadapan pembangunan negara. Setiap inci pada tubuh guru, gerakan guru, tutur kata dan tindakannya sentiasa menjadi perhatian dan ikutan kepada para pelajarnya. Pada pandangan para pelajarnya, guru adalah orang yang sentiasa benar dan betul. Bagi menjamin guru sentiasa benar dan betul, maka KPM telah menggubal beberapa kod etika profesi keguruan. Antaranya ialah, guru tidak harus bertingkah laku sehingga boleh mencemarkan sifat profesionalnya sehingga menyebabkan orang ramai hilang kepercayaan terhadap profesi perguruan. Yang kedua adalah, tanggungjawab guru adalah terhadap pelajarnya. Kepentingan pelajar mengatasi semua kepentingan lain sama ada diri sendiri, persatuan atau masyarakat. Yang ketiga, guru tidak harus bertingkah laku yang tidak elok terhadap muridnya sehingga boleh membawa jatuhnya darjat profesi perguruan. Yang keempat adalah, guru tidak seharusnya bertingkah laku yang boleh menjatuhkan maruah diri dan kehilangan amanah berkaitan dengan kewangan. Yang kelima, guru haruslah bertugas sebagai pengganti ibu bapa dalam usaha membentuk tingkah laku murid ke arah matlamat yang diterima oleh masyarakat. Yang terakhir, guru haruslah bertingkah laku yang baik supaya menjadi contoh yang baik atau role model kepada muridnya. Kod etika ini amat penting dalam memartabatkan profesi perguruan kerana beberapa sebab. Yang antaranya adalah, ia menyediakan satu garis panduan bagaimana untuk bertingkah laku dan bertata susila yang selayaknya dalam profesi perguruan. Oleh itu, kod etika dapat menyatakan dengan tepat dan jelas tentang tingkah laku yang sepatutnya menjadi amalan para guru ketika berkhidmat. Selain dari itu, ia juga merupakan nilai-nilai yang penting dalam sesebuah organisasi. Pengamalan etika dapat mengekal, memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memupuk tanggungjawab bersama dalam mengeratkan perhubungan di antara ahli. Dalam membincangkan soal etika guru, satu isu yang penting ialah accountability guru terhadap diri sendiri, pelajar, profesi, sekolah, masyarakat dan negara. Penghayatan accountability akan dapat meningkatkan tahap profesionalisme keguruan di samping menjadikan seseorang guru itu lebih bertanggungjawab terhadap kerjanya. Seseorang guru yang mengabaikan accountability akan menyebabkan tanggungjawabnya tidak dapat dijalankan dengan baik dan akan gagal melahirkan model insan seperti yang dicita-citakan oleh negara. Okey. Kepentingan etika dalam pengurusan dan kepimpinan pendidikan. Konsep etika jika diselitkan atau menjadi sebahagian daripada topik perbincangan di silibus dalam melatih bakat pemimpin pendidikan pada masa akan datang. Amnya, pemimpin pendidikan akan dapat membuat pertimbangan secara beretika untuk menghasilkan sesuatu yang berfaedah untuk organisasi. Setara menjelaskan bahawa setiap tindakan atau keputusan yang diambil mesti memberikan kelebihan atau faedah semua ahli di dalam organisasi berkenaan. Antara kelebihannya ialah, ia sebenarnya banyak menolong pemimpin pendidikan untuk membuat keputusan tentang sesuatu tindakan yang mungkin diambil seperti yang telah dibincangkan. Yang kedua, pentadbir pendidikan dapat menjelaskan mengapa atau buat sesuatu perkara tersebut berlaku. Yang ketiga, menilai atau menjelaskan bagaimana seseorang ketua itu dapat melayan atau memotivasikan guru di bawahnya bersesuai dengan konsep etika antara pelanggan dengan pengurus pendidikan. Yang keempat, menjelaskan lagi falsafah pendidikan yang menekankan objektif untuk melahirkan insan yang kamil. Kepentingan etika kepada pengurus pendidikan secara tidak langsung akan mendidik atau menanamkan sifat ingin menangani masalah etika yang jika tidak dibendung akan berleluasa terutamanya di dalam sektor pendidikan. Okey, kesimpulannya adalah, bagi membentuk guru yang profesional, seorang guru itu harus menekankan 3 aspek penting dalam dirinya, iaitu kepakaran, pengetahuan dan pembentukan sahsiah. Dalam era yang mencabar ini, faktor sahsiah adalah agenda utama pihak kementerian dalam usaha mengimbangi keruntuhan akhlak dan kebejatan sosial dalam kalangan pelajar. Guru merupakan wadah utama serta perlu melengkapkan diri dengan akhlak dan peribadi yang terpuji untuk mendidik para pelajarnya supaya dapat menyeimbangkan antara akademik dan sahsiah diri. Akhir sekali, sebagai seorang guru yang mempunyai pegangan agama yang tinggi, para guru dengan sendirinya akan mengamalkan prinsip etika kerja dengan sempurna
Amalan terhadap nilai murni dalam kalangan guru adalah perkara utama bagi melaksanakan model ini. Tanpa nilai murni seperti jujur, amanah, bertanggungjawab, maka sudah pasti sesuatu tabiat dan kelakuan tidak dapat diubah. Jika hari ini guru sendiri tidak mengambil berat terhadap pembentukan sahsiah diri, apatah lagi membentuk pelajar yang berkualiti. Oleh itu, etika kerja guru perlulah menjadi pegangan dan etika kerja oleh semua guru di Malaysia. Sesungguhnya, guru beretika dan berakhlak mulia akan melahirkan generasi yang mempunyai kesedaran sahsiah dan peribadi yang tinggi serta mampu melonjakkan imej pendidikan di persada antarabangsa. Sekian sahaja daripada saya.